Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Okey, ini pertama kali saya buat webinar kepada semua traders yang mengikuti, yang ada follow saya punya Telegram channel lah. Okey, alright. Untuk malam ni saya ingin kongsikan beberapa tips ataupun pengalaman, kongsian pengalaman dalam bidang trading ya. Okey, so sudah pasti saya rasa untuk perintah PKP ni kita ada banyak masa untuk kita buat latihan, praktis bagaimana yang kita tahu dalam. Okey. Untuk malam ni saya akan bincangkan ada 3 tajuk. Yang pertama adalah permainan psikologi dan disiplin diri dalam trading. Yang kedua adalah iaitu macam mana kita nak kontrol dan urus kita punya emosi, sebab kita kena faham dalam trading ni, tak kisahlah forex ke, stock market ke, option ke, so emosi memainkan peranan penting ya. Okay. Yang ketiga adalah risk management dan time management. Ini penting. Time management, urusan masa kita. Saya akan ulas satu persatu. Okay, ini adalah sangat penting ya. Dari segi risk, sebab mungkin ada sesetengah trader yang tak sedar sebab trading ni mempunyai high risk. Okay. Okay, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada yang sertai webinar pada malam ni. Ini pertama kali saya buat open tapi untuk masa PKP ni siapa yang under student saya, Cahaya FX, memang tiap-tiap malam saya buat analisis analisis. Bukan sekadar technical analisis, saya banyak memberi motivation ataupun dalam bentuk kata-kata, orang kata dari segi emosi emosi. Even technical bagi saya tidak perlu kita nak terlalu fokus terlalu lama sebab bab yang paling besar dalam trading, kebanyakan trader loss adalah disebabkan emosi emosi. Bagaimana kita nak cari dari segi root cause dia, emosi ni terjadi disebabkan apa? Okey, adakah dari segi mindset kita sendiri, adakah dia datang daripada kita punya sikap, iaitu ego kita, ataupun datang daripada kita punya disiplin diri. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, mungkin ramai yang sertai join malam ni adalah trader-trader yang mempunyai pengalaman dalam trading, dan ada yang baru juga sertai trading, baru nak melakukan trading. Ada yang dah lama, ada yang lebih kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun mempunyai pengalaman trading, berbagai-bagai orang kata ilmu yang telah belajar Saya untuk malam ni saya bukan cerita in term of technical technical analisis bagi saya, apa-apa technical analisis bagus bagi saya, tak ada yang kata teknik yang holy grail, tak ada lah. Tapi bagi saya semua technical tu sesuai, tetapi kita kena pandai pilih mengikut kita punya kesesuaian, kita punya diri itu yang penting tu. Okey. Topik utama adalah psikologi iaitu disiplin. Okey, ini bab yang paling berat lah. Okey.
But yang paling berat ni adalah kita tak, kadang-kadang kita ada kecuaian kita tak boleh nak disiplin diri dalam trading. Okey. Dari segi psikologi psikologi ni samalah ya. Kita kadang-kadang kita terlalu fobia ataupun terlalu takut ya. Ya, ni tajuk pertama kita adalah psikologi dan disiplin. Okey. Disiplin. Okey, disiplin Ni disiplin. Sendiri. Okey. Sebab ramai yang lalu kadang-kadang analisis tu. Okey, analisis tu kadang-kadang kita buat keputusan dari segi analisis yang kita buat ni, kita selalu berubah keputusan ya. Kadang-kadang analisis yang kita nampak tu based on analisis yang kita buat dekat chart tu, kadang-kadang kita memang dah confirm based on technical analysis tu buy. Okey. Tapi sebenarnya dari segi bila kita dah masuk position buy tu, maknanya dah bermula kita punya emosi. Kadang-kadang bila kita tenung chart lama-lama, bila kita dah masuk buy, for example Euro USD, kita nampak buy based on technical apa kita dah faham lah. Okay. Kadang-kadang kita ni ada satu perasaan di mana kadang-kadang keputusan kita buat tu boleh berubah dalam beberapa minit. Okay. Walaupun belum kena cut loss, tapi kita dah nampak macam satu benda yang ini nampak macam sell lah. Dalam diri kita akan cakap, alamak aku buy, ini macam nak sell lah. Ini salah satu sikap yang kita tak ada pendirian diri ya. Sedangkan untuk kita nak kepada sell, bagi saya kita ada masih lagi dalam position buy. Maknanya kita belum ada cut loss lagi, tapi kita dah tengok macam dari segi pergerakan current price pergerakan candle tu, dia bagi saya sendiri dia nak test kita market ni nak test emosi, sama ada kita ni boleh sabar atau tidak. Dia bukan nak test teknik teknik bagus tak bagus, dia bukan nak test tu. Dia nak test emosi kita, iaitu kesabaran kita, sama ada kita ni berdisiplin tak apa yang kita buat, keputusan yang kita buat. So pendirian kita kena tetap. So setiap trading analisis saya pasti mesti ada stop loss. Okay, mesti ada TP. Ini benda ni yang dua ni mesti ada. Saya tak tahu ada teknik kalau tak ada TP, kalau tak ada stop loss ataupun TP adalah sangat bahaya konsep saya trading simple, stop loss mesti ada, tapi saya tak TP, saya BE. Okey, saya cut loss kebanyakan saya buat manual cut loss sebab apa, banyak benda yang kadang-kadang kita buat SL tu, stop loss tu kadang-kadang kena selalunya kena lah 10 kali entry, kadang-kadang 7-8 kali kena SL. So ini dari segi manipulation oleh broker lah. Itu sebab saya lebih kepada price action ni, lebih kepada manual cut loss. Okay, bila dah profit, current price tu dah pergi jauh 30 pip daripada entry price, saya akan set GE lah. So saya punya konsep simple, profit saya serah pada market. Apa yang saya boleh kontrol adalah risk. Apa yang saya ada itu yang saya kontrol. Profit saya tak nak peningkan kepala. Sebelum ni saya pening kepala, kita boleh jadi pening kepala sebab kita ada target profit harian, daily profit target. Menyebabkan kadang-kadang benda ni tak boleh nak achieve. Okay? So untuk elakkan kita stres mengenai profit ni, kita serah pada market. Berapa yang kita dapat, kita terima sebagai rezeki. Very simple. Sebab kita tak nak benda ni kita petikaikan balik dari segi teknik tu sendiri. Dan yang kedua, kita akan salahkan market. Okay, very simple Jadi pergerakan ni sebenarnya, pergerakan market naik turun ni sebenarnya emosi Apa keputusan yang kita buat, buy atau sell daripada technical analysis itu sendiri, emosi. Turunnya naik current price tu menyebabkan kita rasa tak senang duduk. Sebab apa yang kita mengharapkan daripada technical sebenarnya profit, betul? Tetapi kalau kita tak boleh nak buat cut loss, sebab ramai trader ni kadang-kadang cut loss adalah satu benda yang susah nak buat dan takut nak buat. Okey, benda ni kalau kita tak buat cut loss adalah bagi saya adalah sangat bahaya. Kerana apa? Kalau cut loss tak buat, kita akan jadi apa? Kita akan ada satu teknik dalam diri kita, iaitu teknik
harapan. Okey, teknik harapan ni yang kebanyakan yang kita alami sendiri, bukan you all. Saya, pengalaman trading saya alami sendiri dan jadi teknik harapan. Harapan ni kita mengharap market dengar apa yang kita nak. Okey, daripada analisis. Kita tak pernah kata memahami market tu sendiri. Kita ego lah, bagi saya ego. Kita anggap apa yang kita buat ni mesti tepat, mesti betul, mesti dapat profit. Okey, ini adalah datang daripada ego. Okey, jadi cut loss, bila dah sampai satu cut loss punya level, mesti buat. Kalau you tak buat teknik harapan, kadang-kadang teknik harapan adalah mengharap market tu naik balik. Contohnya saya sell. Okey, saya sell tetapi the current price tu dia move, dia bergerak dalam keadaan dia pergi ke up lah, dia pergi naik dan kita mengharap dia turun ya. Please tolong sikap macam ni tolong buang. Kalau dah sampai level cut loss, habis kita. Okey, cut loss. Kalau you tak buat teknik harapan tu, kadang-kadang ada setengah student tanya saya, cikgu, akaun saya ni boleh repair tak? Repair macam mana? Saya tengok dia punya float sampai 900 USD. Saya cakap, saya pun, you tanya pendapat pun bagi saya, ini nak cut loss pun saya takut. Sebab float terlalu lama. Saya tanya berapa lama? Cikgu dah 3 hari, 4 hari cikgu. Saya cakap, macam mana saya nak bantu bila kita rasa nak cut loss pun besar. Modal pun kalau kita dah, kalau tinggal berapa persen daripada modal dia dah deposit 1000 for example, floating lebih kurang dalam 800 USD negatif. Kita nak cut loss rasa sayang. So jangan, market bagi saya dia akan buat kita beremosi. Dia akan perangkap kita untuk jadi kita beremosi. Okey, pentingnya cut loss. Sesuatu teknikal mesti ada cut loss. Even price action yang saya ajar sebelum ni pun mesti ada cut loss. Untuk profit tak ada masalah. You ada TP, you ada target profit dekat certain price level based on technical analysis. Hit TP. Tak kena hit TP, saya lebih prefer BE. Sebab BE ni ramai stop loss atau BE ataupun break even ataupun bagi saya simple. Sekiranya current price market tak kena BE, bagi saya bonus. Bagi saya kalau market kena BE, langgar balik BE, saya anggap benda ni rezeki saya. Saya anggap benda ni scalping. Kalau tak kena BE, saya anggap benda ni swing. So kena ingat kita tak boleh nak tentukan sendiri entry scalping ke swing kita tak boleh tentukan. Kita serah pada market. Jangan kita duk sibuk-sibuk, ini boleh scalping, ini boleh swing. Padahal benda tu masih baru lagi entry yang kita buat. You serah bulat-bulat pada market. Apa yang you perlu control adalah you punya risk. Setiap entry mesti you letak risk. How many percent risk? Berapa lot size, berapa pip yang perlu anda ambil lah. Okey, seterusnya adalah kadang-kadang kita rasa menyesal apa yang kita dah buat. Ini kadang-kadang kita pernah berlaku dan banyak berlaku. Kadang-kadang alamak, price kena TP lah, tengok dia naik lagi tinggi lah pula, semalam rugi lah letak dekat TP dekat price ni. Rupanya kalau market naik lagi tinggi lah, rugi lah. So benda-benda ni yang menjadikan kita, apa yang kita buat, kita rasa kesal, kita rasa menyesal. Okey, jangan ada satu sikap macam ni. Bagi saya, berapa kita dapat, kita terima je. Okey, kadang-kadang banyak benda yang kita hadapi, kadang-kadang kita rasa kenapa ya, kataan kenapa ni bagi saya jangan guna lah Apa yang ada you ambil, yang you kena control adalah you punya risk. Okey, ini penting permainan psikologi ni sebenarnya dari segi kita punya emosi, dari segi kita punya keputusan entry buy dengan sell. Ini penting sebab bila you faham trading sebenarnya bukan isu buy dengan sell yang kita perlu pertikaikan, bukan isu betul salah. Okey, bukan isu betul salah sebab sebenarnya orang yang ada pengalaman trading, sebenarnya bagi dia dah faham apa yang market nak. Bukan dia faham apa yang dia nak. Ni you all kena faham. Kadang-kadang kita ni mengharapkan sesuatu daripada market sedangkan kita tak nak faham pasal market. Kita mengharap sesuatu daripada market adalah profit, keuntungan daripada analisis yang kita buat. Tetapi kita ni tak nak faham pasal market sebab kita gunakan satu benda yang kadang-kadang lebih kepada SOP. Ini yang kadang-kadang saya banyak tekankan kepada student saya. Even dalam price action yang saya ajar memang tak ada SOP. Sebab you must understand
pergerakan market dynamic. Kalau ada satu SOP yang firm, yang tetap, bagaimana kita nak apply pada keadaan market yang berubah-ubah, yang berbeza-beza bentuknya. Bagi saya, better you kaji market yang sedang bergerak, jangan kaji benda yang telah berlaku. Okey, ini kena faham ya. Ini penting ya. Okey, itu tak apa. Saya tak nak cerita detail in technical price action. Saya nak cerita malam ni topik yang paling besar sebab 95% lah. 95% atau 90% trader loss sebab emosi. Not technical. True story. Ini based on pengalaman saya lebih daripada 10 tahun dalam bidang trading. Apa yang you pakai dari segi technical, okay, technical, ada yang guna supply and demand, ada yang guna support resistance, ada yang guna indicator, ada yang guna Fibo, ada yang guna trend line. Bagi saya benda ni bagus. You kena cari sesuatu technical analysis yang sesuai dengan diri you. Saya tak kata price action the best. No. Price action bukan 100% tepat. Maksud saya tepat tu maknanya bukan profit lah ya. Okay, kena faham ya. Technical is a technical. Technical bagi saya hanya untuk buat confirmation entry, buy dengan sell. Yang menentukan profit loss adalah market. Okay, dia kena faham itu market macam mana. So, fahamkan market, very important. Baru kita faham, bila kita faham pasal market ni sebenarnya, market price naik turun dengan news, dengan fundamental, dengan sentiment dan sebagainya dalam forex lah. Sebenarnya kalau you faham pasal market ni, lama-lama you dah tahu macam mana market punya game. Okay? Bila market punya game you dah understand the market lah, dari segi price manipulation dan sebagainya, you dah tahu macam mana you nak tackle. Bila sesuatu keadaan ni berlaku, you dah tahu next action, bila you dah lost, apa you nak buat. Ini very important sebab banyak orang yang kadang-kadang bila dah loss, dia dah hilang pertimbangan. Okey, ini salah satu benda yang kadang-kadang begini, psikologi kepada minda kita, emosi kita. Kadang-kadang saya banyak tegaskan ya kepada student saya sendiri, kalau boleh, bukan kalau boleh, ini mesti kena buat, mesti kena elak. Kalau mesti kena elak, iaitu adalah jangan entry layer. Sebab you tahu kenapa layer? You layer ni, bagi saya, ini pengalaman saya. Saya pun dulu pernah layer. Tetapi dari segi layer ni sebenarnya, dari segi probability untuk you win dalam market sangat tipis. Sebab dekat sini you letakkan 100%, hampir 100% risk you dekat market tu sendiri, dekat pair tersebut. Okay? Sebab apa? Sebab bukan, saya tengok ramai juga yang layer, tapi saya kadang-kadang saya tegur lah, tapi terpulang pada diri sendiri. Ya. Sebab you kena faham ya, bila you layer, kalau keadaan positif, okay. Tetapi kadang-kadang bila price tu ubah direction, you layer ni, dia ubah direction dengan Marubozu candle, dia ubah dengan sebatang candle je. You buy, dia reverse dengan Marubozu candle yang besar, dia turun ke bawah, dia float. Bila you tengok you punya screen atau you tengok you punya floating yang SS tu, semua merah, apa perasaan you? Nampak tak? Dekat keadaan macam ni, emosi dah berlaku tau. Emosi dah macam, alamak merah lah, apa nak buat lah. Aduh, tinggal 50% modal ni. Ini kan aku cut loss sekarang ni, dah tinggal 40% ni modal aku ni. So, dalam keadaan macam ni, you dah jadi macam cut loss lah. Okay. Bila you dah cut loss semua layer you, so kat situ you dah kalah dengan satu pair tau. Okay. Kalau you masuk single entry dengan you ambil minimum lot size, walaupun cut loss, you ada bullet tau. You banyak bullet untuk masuk next order atau next currency yang lain. Okay, penting tau kalau boleh. Sebab benda ni bagi saya is a probability. Sebab tak semua entry yang kita buat ni sebenarnya profit. You kena understand benda ni. Okay, sebab ini adalah satu permainan emosi. Okay, ataupun permainan market untuk nak test emosi kita. Sebab bagi tahu, kebanyakan saya nampak layer ni bukan lebih kepada swing, lebih kepada scalping. Ambil asalkan biru je, 15 pips, 10 pips saya cabut. Kita jadi terlalu takut untuk berada lama dalam keadaan market sebab kita takut benda ni floating negatif. Okay, kita tak boleh nak hold. Kita lebih kepada scalping. Takut. So perasaan takut ni adalah menyebabkan kita tak faham apa itu risk.
bagi saya kan, apa pun technical analysis walaupun loss macam mana pun, profit macam mana pun, you ada risk kan. You dah sendiri tetapkan risk. Bagi saya, dari segi technical tu memang dah confirm buy, you dah buy, you dah tahu walaupun price tak nak ikut, dia pergi sell, you dah tahu ada risk. Setiap entry tu ada risk. Bagi saya tak payah nak takut lah. Apa you nak risau? Tapi jangan layer. Sebab layer ni sebenarnya bagi saya, you tak faham understand market punya permainan. You jadi terlalu takut. And then ambil beberapa pip asalkan biru, you close. Masuk sekali lagi, layer lagi, you tengok the next entry next batch yang you layer pada pair yang sama atau pair yang berlainan, cuba you kaji you win ke loss. Very important. Dalam masa seminggu, you calculate, you layer ni berapa kali you win. Kalau you layer every month, ambil dalam duration sebulan, 1 month, adakah layer kita ni setiap kali kita masuk order, berapa kali win, berapa kita kali loss. Kalau overall loss, so dia kena ubah cara trading. Sebab pro trader dia tak akan masuk layer, dia akan masuk single entry. Sebab saya banyak mengenali masa zaman-zaman saya belajar binary option bagaimana the pro trader price action kecak ni, dia akan masuk single entry sahaja. Tetapi yang paling saya nampak paling cara entry yang paling bagi saya paling kemas lah, paling cantik adalah dia akan masuk buy dengan sell atas bawah dengan lock BE. Dia set BE, lock profit tu atas bawah, di mana current price berada di tengah. Ini memang kalau dapat entry macam ni, kebanyakan dia pro trader lah, ke chart price action yang selalu buat macam ni. Dia tak ada layer. Ada, nanti saya tunjukkan beberapa entry yang mereka lakukan. Nanti saya akan share dalam Telegram channel ataupun saya cari video-video yang terdahulu. Cara pro trader macam mana dia orang ni perangkap market, macam mana dia orang ni kepung market, track market, lock BE atas bawah, maksudnya bahagian bawah, bahagian bawah ni, bahagian bawah ni kadang-kadang wait lah, saya ambil. Cara mereka entry yang saya nak share kat sini. Saya ambil cara je, kalau tengok dekat saya draw sikit cara mereka entry. Cara mereka entry dalam price action katakan kat sini dia orang buy buy kat level sini dia orang buy. Level kat sini dia orang buy. Ini buy. Bila price move up and then dia orang macam kita buy, kita set BE lah ataupun SL kat sini kadang-kadang BE lah. Ini BE. For example BE. Mereka akan ambil opportunity untuk sell. Tapi jarak ni lebih kurang dalam 100 lebih pips lah. Jarak ni. Dia orang ambil opportunity untuk sell. Bila dia orang sell, dia orang BE sell. So current price kat tengah. CP kat tengah, current price So cara dia orang trade kat sini dia akan masuk 0.1, contoh kat sini dia orang akan masuk 0.3 untuk sell. So dekat sini bagaimana dia orang perangkap market, current market ni, maksud saya market ni adalah current price Bagaimana dia orang perangkap market, lock market ni atas bawah, dia orang membiarkan current price ni berada di tengah. Maksudnya sell dengan lot size 0.3, dia orang set BE, ada BE kat sini. Dan buy ni daripada bawah, dia orang akan set BE. So current price kat tengah. So dia orang menganggap current price ni maknanya market akan buat keputusan sama ada nak langgar dua-dua atau langgar salah satu. For example, kalau price tu pergi naik lagi tinggi, automatik akan kena BE untuk sell. Tetapi naik lagi tinggi bermakna buy kat bawah ni jadi swing. Yang sell dekat sini akan jadi scalping. Nampak tak? Bagi saya, biar market yang menentukan mana scalping, mana swing. So bagi saya, kalau you all dapat satu cara macam ni dalam trading, I think kalau you set BE atas bawah, boleh tidur lena. You jangan risau. Entry you dua-dua akan win. Kalau dia langgar atas bawah pun, you tetap akan win. How much profit yang you dapat, you accept saja. You tak payah nak buat target daily, how much nak $300 lah, $100. Jangan. Benda ni takkan mungkin dapat dengan tepat sebab kita bergantung pada pergerakan market. Ini salah satu cara bagaimana kita nak perangkap market. Apa-apa cara technical analysis pun, kalau you all boleh buat benda ni, boleh buat, you buat. Ini saya bagi satu contoh. Yang seterusnya berbalik kepada tajuk kita, sebab kita ni sebenarnya webinar 40 minit saja. 40 minit saja. Siapa yang record
boleh record sebab benda ni first time saya buat. Okey, yang kedua, manage and control emosi. Okey, manage and control emosi ni kalau boleh, you masuk satu pair, bila dah close, kalau boleh, jangan repeat. Please, jangan repeat. Maksud saya jangan repeat, kalau boleh, jangan masuk pair yang sama. Okey, bila dah masuk, okey, GBP, USD, you masuk sell. Okey, bila dah cut loss, okey, kena cut loss, jangan masuk balik pair yang sama. Okey, kenapa? Kenapa? Okey, kenapa? Kenapa? Ini kenapa? Okey, kenapa adalah paling penting ialah sebab nak kontrol emosi. Ini nak kontrol emosi. Biasanya kita repeat kan? Kita repeat ni sebenarnya kita akan buat teknik balas dendam tau. Apa yang kita akan buat adalah teknik counter attack. Iaitu kita increase lot size, terutama yang layer-layer ni. Sebab bila you dah cut 30% daripada you punya pro modal equity, you punya margin semua, you akan nak repeat balik dengan pair tu. You akan repeat, mesti repeatnya. Bila you repeat, dekat sini market akan mainkan you atas bawah. Okay, for example contoh macam bagaimana market mainkan you punya emosi, very important kat sini. Katakan you masuk sell. Okay, this one you sell, betul? Okay, tiba-tiba price, ni you sell, tiba-tiba price naik balik. Bila naik balik okay, you kat sini you tak nak cut. Kan? Kadang-kadang tak nak cut masalah, dia naik terus. Naik lagi tinggi, you buat teknik harapan lah. Tetapi kalau you cut, kalau boleh, pair ni katakan GU ni, jangan masuk balik. You lupakan pair ni sekejap. You banyak another pair yang you boleh masuk. Sebab kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak nak emosi ni terjadi. Sebab bila kita buka pair lain, of course kita akan guna technical analysis. Okay, technical analysis untuk kita masuk balik pada pair yang berbeza. Ini saya banyak tekankan pada student saya sendiri. Dah cut loss, jangan tengok. Mungkin 2-3 jam atau esoknya baru tengok pair tu balik. Sebab kita nak elakkan kita beremosi pada market. Okey, ini penting Okey, yang seterusnya adalah terima. Maksud saya terima cut loss tu sebagai risk. Okey, kita ada 10 minit tau. Nanti saya renew balik link tu sebab kita ada 10 minit saja lagi. Saya akan share dalam Telegram channel tu untuk renew balik kita punya webinar. Nanti you all klik dan join balik sebab kita buat lebih kurang dalam sejam lebih lah, hampir 2 jam nanti sebab 40 minit memang tak cukup. Okey, kita ada 10 minit, nanti automatic dia akan close, you check balik dekat Telegram channel yang link yang terbaru, you akan masuk balik sebab benda ni free. Okey, terima loss tu as a risk. Sebab banyak trader mindset, ini is a mindset sendiri. Mindset kita sebab kita fikir nak profit. Kita tak nampak trading ni high risk. Dan kita setiap entry kita, daily entry kita atau daily trading kita, kita tak ada risk. Kita tak set risk. Risk tak ada langsung. Masuk macam gamble je. Dengan layer gamble gila kan. So risk. Penting bang. Risk. Very important risk. Berapa sih kita sanggup loss? Ini penting tau. Berapa kita sanggup loss? For example, saya depo $100. Okay, berapa? Ini saya depo $100. Depo $100. Saya depo $100. Satu hari daily, risk saya nak ambil berapa persen? Katakan saya 10%. Maknanya, saya sanggup loss lebih kurang dalam $10, betul? Ni kan? Ini risk saya kena tetapkan macam ni. Saya kena pegang. Satu hari. Kalau boleh achieve lah. Kalau tak boleh achieve lagi bagus. Kalau achieve $10, you dah lost $10 untuk hari tu, jangan masuk order lagi. Stop trading tomorrow. Sebab kita tak nak masuk overtrade. Maksud saya kita overtrade, masuk order lagi, kita akan beremosi. Okey? Sebab ini sebenarnya terletak pada disiplin diri. Okey? Ingat disiplin diri kena penting. Ini tak semua orang boleh buat. Cakap memang siapa boleh cakap. Tetapi nak lakukan, bila guna real account, kita tak boleh nak kontrol benda ni. Sebab kita rasa macam nak masuk lagi lah market, nak masuk lagi lah, nak dapatkan balik loss tadi lah, nak dapat. No. Bagi saya, dia buat satu limitation. How many percent risk yang you sanggup loss satu hari. Sebab ini penting.
Sebab trading is a high risk. Ramai orang tak perasan. Orang fikir nak untung, nak masuk order untung, cannot. Even dalam PE pun ada loss. Tetapi win punya entry sangat tinggi. Okay? Ini yang belajar dengan saya lah. Sebab tiap malam saya ajar mereka dari segi chart analysis, buat live trade dan sebagainya. Tapi saya banyak tekan kepada emosi sebenarnya. Okay, seterusnya iaitu bila loss, okay, sebab market dia akan test kita, test emosi kita sampai kita, test kita ni sampai kita hilang emosi. Maknanya kita beremosi lah. Mungkin akan ada, ini pengalaman saya, market pernah test saya, cut loss 15 pip berturut-turut. Mungkin orang bila dah kena cut loss, cikgu, saya masuk panic cut loss, saya masuk panic cut loss, saya masuk panic cut loss. Nampak tak? Kenapa benda ni berlaku? Sebab market nak test kita. Kalau nak test kita, kalau kita hilang sabar, habislah, memang market tepuk tangan lah. Okay? Alright? Sebenarnya, kalau you jaga MM, you jaga risk management, sepatutnya you ada bullet untuk masuk order. Okay? Sebab bagi saya, bila you dah kalah dalam ni, 2-3 kali kena cut loss, you akan salahkan dua benda. Satu adalah technical, yang kedua, you akan salahkan market. So macam ni, kalau you dah macam ni, you akan cari another teknik. You cari teknik lain, you cari teknik lain, you cari teknik lain, you cari teknik yang perfect. Holy grail. Saya rasa dia takkan jumpa lah. Okay? Dia takkan jumpa benda ni. Okay? Yang penting, jangan salahkan market, jangan salahkan teknik. Sebenarnya benda ni, you kena control you punya risk. Itu sebabnya dalam trading, banyak bullet lebih baik. Maksud saya, siapa ada 1000 USD, bagi saya try dengan lot saya satu entry. Okay, macam style saya, trading saya dengan student saya biasanya setiap malam kita orang akan masuk 10 pair, 10 hingga 15 pair. Kenapa? Sebab saya tak boleh mengharapkan setiap pair tu